Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita dan Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bertemu di page Baitus Salam pada hari ini, hari Sabtu 28 November 2020. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah di atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Maka pada hari ini, ataupun antara perkara yang paling besar dalam hidup kita adalah soal agama. Dan alangkah bahagianya orang yang dipandu hidupnya dalam agama, atau dipandu hidupnya oleh agama. Kerana itu agama memberi kebahagiaan kepada kita, agama memberikan cahaya petunjuk kepada kita, agama menjadikan kehidupan kita bahagia, tenang, tenteram, dan yang paling utama, agama menjadikan kita seorang hamba yang beriman kepada Allah, dan apabila kita meninggal, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harapkan agama yang kita bawa kembali kepada Allah diterima oleh Allah, dan kemudian Allah memasukkan kita ke dalam syurga. Muslimin dan muslimat, sidang penonton dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pada hari ini kita akan berbicara tentang satu topik yang umum, asas, tetapi dia penting dalam kehidupan kita. Kerana dia termasuk dalam pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling berharga. Dia adalah pesanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling berharga. Itulah hadis berkaitan dengan ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Inilah topik perbincangan yang akan kita sentuh pada pagi ini. Bersama kita ada PDF yang telah ditulis oleh Ustaz Abu Ismail Muslim Al-Athari dan diterjemahkan ataupun boleh di-download di islamhouse.com. Iaitulah berbicara tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Tamim Ad-Dari. Nama ni famous sekarang ni, 2-3 hari ni. Tamim Ad-Dari, seorang sahabat Nabi yang masyhur dengan kisahnya. Hadis yang satu-satunya Nabi meriwayatkan hadis daripada sahabat ialah Tamim Ad-Dari. Yang lain sahabat riwayat hadis daripada Nabi, yang dia ni satu hadis Nabi riwayatkan daripada dia, iaitulah kisah dia terdampar di pulau di tengah lautan. Itulah dia seorang sahabat, nama dia Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Tamim Ad-Dari berkata, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Nabi kata agama itu nasihat. Kami pun bertanya, liman, milik siapa atau untuk siapa nasihat itu? Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, lillahi wa li rasulihi, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Nasihat itu adalah untuk Allah
kitabnya, rasulnya, pemerintah kaum muslimin dan juga rakyatnya. Nabi sebut 5. 5 orang yang atau 5 entiti yang merangkumi padanya nasihat dalam agama. Ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Untuk siapa nasihat itu? Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin dan juga rakyatnya. Okey, kita akan bahaskan hadis ini. Mudah-mudahan perbahasan ini menjadi nasihat untuk kita. Dan kita akan menjadi orang yang memberikan nasihat yang benar kepada orang-orang di sekeliling kita, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan nombor hadis 55 dan juga nombor 95. Okey. Biografi ringkas perawi hadis. Perawi hadis ni Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari Palestin. Tepatnya di kota Baitul Laham. Meninggal pada tahun 40 Hijrah. Beliau termasuk sahabat yang sedikit riwayat hadisnya di dalam Kutubus Sittah. Okey, itulah dalam Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Beliau hanya memiliki 9 hadis sahaja. Beliau hanya meriwayatkan 9 hadis. Di dalam Sahih Muslim ada 1 hadis saja yang beliau riwayatkan. Dan itulah hadis yang kita bahaskan hari ini, iaitulah ad-dinun nasihah. Ia merupakan hadis yang paling masyhur di antara hadis-hadis yang beliau riwayatkan, iaitulah ad-dinun an-nasihah. Kedudukan hadis ini, sebab apa kita bicara hadis ini? Kerana hadis ini sangat besar. Hadis ini memiliki kedudukan yang sangat agung kerana dia mencakupi seluruh ajaran agama Islam. Sama ada berkaitan dengan hak Allah, hak Rasul, hak maupun hak-hak umat manusia pada umumnya. Okey? Jadi hadis ni hadis yang sangat penting kerana mencakupi. Bila Nabi kata ad-dinun nasiha, agama itu nasihat, maknanya agama ataupun nasihat itu mencakupi seluruh bahagian dalam agama. Okey? Penjelasan hadis. Ini walaupun hadis ni pendek, dia sangat penting. Hadis ni walaupun pendek tapi sangat penting. Penjelasan hadis. Ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Kata ad-din dalam bahasa Arab mempunyai 2 makna. Ad-din maliki yaumiddin. Kalimah ad-din dalam yaumiddin adalah yang menguasai hari pembalasan. Yaumuddin adalah hari pembalasan. Jadi perkataan ad-din dalam bahasa Arab ada 2. Pertama pembalasan dan yang kedua adalah agama. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut innad dina indallahil Islam, dan begitu juga waraditu lakumul Islam madina, agama. Okey. Adapun dalam hadis ini yang dimaksudkan dengan ad-din adalah agama. Okay. Jadi Nabi kata agama kita ni adalah nasihat. Adalah nasihat. Manakala an-nasihah, 2 dia, hadis ni yang istimewanya dia 2 perkataan je. Okay. Ad-dinu nasihah. Ad-dinu nasihah. Jadi nasihat tu apa pula? Ad-dinun nasihah. An-nasihah pula berasal daripada kalimah an-nushu. An-nushu yang secara etimologinya mengandungi 2 makna. Pertama, bersih dari kotoran dan bebas dari para sekutu. Yang kedua, merapatnya 2 sesuatu sehingga tidak saling berjauhan. Adapun
Definisi an-nasihah secara terminologi istilahan dalam hadis ini adalah mengharapkan kebaikan kepada orang yang dinasihati. Nasihat ni rupanya dalam sudut istilah bukan pesan, tegur. Bahasa kita an-nasihat adalah memberi nasihat, tegur menegur. Boleh tak orang terjemahkan agama ini tegur menegur? Tak boleh. Dari sudut bahasanya, nasihat dengan kita ni tak sama. Nasihat kita ni tegur menegur ni satu cabang je daripada maksud nasihat yang benar dalam bahasa Arab. Adapun nasihat dari sudut terminologi dalam hadis ini adalah mengharapkan kebaikan. Jadi kita tegur tu kerana mengharapkan kebaikan. Yang utamanya mengharapkan kebaikan. Uslub tu tegur. Boleh tak jadi dengan uslub yang lain daripada tegur? Boleh. Perang termasuk nasihat juga. Nabi berjihad fi sabilillah, Nabi juga memberi nasihat. Kenapa? Kerana jihad yang berlaku dalam agama adalah jihad yang mengharapkan kebaikan. Bukan sekadar nak takluk dan bukan sekadar nak jajah, tidak. Islam berkehendak memberikan kebaikan kepada orang lain. Jadi itulah kalimah nasihat. Okey. Sebab tu bila berlaku perang, Islam jaga anak-anak kecil, para wanita, orang tua, dia tidak berkehendak untuk membinasakan. Berbeza dengan kita tengok apa yang berlaku kepada umat Islam apabila diserang oleh tentera bukan Islam. Sebagai contoh di Cordova atau Spanyol, apabila Islam telah kalah habis licin mati. Mereka sampai tipu anak-anak kecil, orang tua tak apa, kita naik kapal, kita akan hantar ke tempat lain. Mereka pun pergi nak naik kapal tu, akhirnya disembelih di pelabuhan, dan mereka berbangga dengan April Fool, memberi atau menipu orang. Kata nak pergi pindah, tapi sebenarnya mereka bunuh. Jadi inilah adab budaya mereka. Kerana beza perang antara Islam dengan orang non-Muslim. Islam hatta perang pun nak kepada kebaikan. Hatta perang pun nak kepada kebaikan. Definisi ini berkaitan dengan nasihat yang ditujukan kepada pemimpin umat Islam dan rakyatnya. Kalau tegur tu merujuk kepada pemimpin dan juga rakyat, okey. Adapun jika nasihat itu diarahkan kepada Allah, kitabnya dan rasulnya, maka yang dimaksudkan adalah merapatnya hubungan seseorang dalam 3 hal tersebut di atas, di mana dia menunaikan hak-hak mereka dengan baik. Ada? Buang caja. Tes kalau tak itu. Baik. Kemudian pada nasihat kepada Allah, kitabnya, rasul adalah makna yang pertama, iaitu merapatkan. Jadi merapatkan dan memberikan kebaikan. Pada Allah, rasul dan kitab merapatkan. Ad-dinun nasihat, merapatkan dengan menunaikan hak-haknya. Yang kedua, nasihat pada memberikan kebaikan ini untuk pemimpin kaum muslimin dan juga umatnya. Okey, kurang tak ada bunyi. Dia tak boleh charge. Baik. Dalam memahami sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama itu nasihat, para ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan bahawa semua ajaran Islam tanpa terkecuali adalah nasihat. Sebahagian ulama yang lain menjelaskan maksud dari hadis ini adalah bahawa sebahagian besar ajaran agama Islam terdiri dari nasihat. Okey. Jadi ada 2 pandangan. Bila Nabi kata agama ni nasihat, ada kata memang semua dalam agama Islam adalah nasihat. Ada yang kata tak, sebahagian besar daripada agama Islam adalah an-nasihat.
Di mana asasnya mereka berselisih pendapat nak membicarakan hal ini? Dia kata kerana hadis ni sama dengan hadis ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Seakan-akan semua ibadat adalah doa. Okay? Dan semua doa jadi ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itulah ibadah. Doa adalah ibadah. Begitu juga dengan hadis Nabi SAW kata al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Padahal kita semua tahu untuk buat haji lain daripada Arafah, kena tawaf, kena sa'i, kena mabit, kena meronta dan seumpama dengannya lah. Tapi bila Nabi kata al-hajju Arafah, menunjukkan ini yang paling utama. Maknanya paling utama dalam haji adalah Arafah. Jadi bukan bererti bahawa ibadah dalam agama Islam itu hanya berbentuk doa sahaja. Juga bukan bererti ritual ibadah haji hanya wukuf di Arafah sahaja. Tetapi yang dimaksudkan dalam hadis, dalam kedua hadis adalah menerangkan betapa pentingnya kedudukan dua perkara tersebut atau dua ibadah tersebut. Jadi nak menunjukkan walaupun perkataan Nabi ad-dinun nasihah, agama itu nasihat, tapi ada lagi ruang-ruang yang penting dalam agama lain daripada nasihat. Cuma hadis itu nak menunjukkan keutamaan memberikan nasihat ataupun memberikan kebaikan. Akan tetapi, jika kita amati dengan saksama hal-hal yang dimiliki hak untuk mendapatkan nasihat yang disebutkan dalam hadis ini, akan kita dapati bahawa betul-betul ajaran agama Islam semuanya adalah nasihat tanpa terkecuali. Sama ada itu yang berkaitan dengan akidah, ibadah maupun muamalah. Tapi kalau diperhatikan, sememangnya kalau nak faham semua pun boleh berlaku juga. Okey? Nabi SAW sengaja tidak langsung menjelaskan dari awal siapa saja yang berhak mendapatkan nasihat ini, agar para sahabat sendiri yang bertanya untuk siapakah nasihat itu. Tujuan metod ini, yakni metod melemparkan satu masalah secara umum. Kemudian setelah itu diperincikan adalah agar ilmu tersebut membekas lebih dalam. Semua kita tahu bila Nabi kata ad-din wa nasihat, Nabi sengaja tak bagi tahu nasihat kepada siapa, supaya sahabat ni semua tak tanya. Kerana apa? Uslub itu lebih memberikan kesan ke dalam hati manusia. Hal itu dikarenakan tatkala seorang mengungkapkan sesuatu hal secara umum, para pendengar akan mengharap-harapkan perincian hal tersebut. Kemudian datanglah perincian tersebut di saat jiwa berharap serta menanti-nantikannya, sehingga membekaslah ilmu itu lebih mendalam dalam jiwa. Hal ini jika perincian suatu ilmu sudah disampaikan kepada pendengar sejak awal pembicaraan. Okay? Hal ini berbeza. Kalau daripada awal Nabi kata, takkan sama sahabat ingat sebagaimana Nabi tak kata. Nabi kata ad-dinun nasihah, sahabat kata untuk siapa? Jadi bila mereka tanya, mereka lebih fokus dan mereka lebih bersedia untuk menerima nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kami para sahabat bertanya, hak siapa nasihat itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Okey. Jadi lam dalam hadis liman berfungsi untuk istihqaq, yakni menerangkan hak milik siapa nasihat itu, atau untuk siapakah nasihat itu wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW menjawab, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Dia adalah untuk hak Allah, hak kitabnya, rasulnya, pemimpin kaum muslimin dan juga rakyatnya. Maka ada berapa? 5 entiti yang disebut. Allah, kitabnya, nabinya atau rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan juga rakyat yang
umum. Ini 5 entiti yang disebutkan dalam hadis ni, kita akan baca satu demi satu. Okey. Pertama, nasihat untuk Allah Ta'ala. Nasihat untuk Allah Ta'ala. Macam mana nak nasihat untuk Allah Ta'ala? Okay, kita dah sebut nasihat tadi ada 2 makna. Satu merapatkan, yang kedua memberikan kebaikan. Jadi pada Allah, kita merapatkan diri kepada Allah. Okay. Jadi nasihat untuk Allah artinya menunaikan hak-hak Allah, baik hak itu wajib ataupun sunnah. Hak Allah yang wajib mencakupi antara lain beriman dengan rububiyah Allah Ta'ala. Bererti meyakini bahawa Allah satu-satunya Rabb segala sesuatu. Satu-satunya pencipta. Satu-satunya yang memberi rezeki, yang menghidupkan dan yang mematikan, yang mendatangkan manfaat, melindungi dari mara bahaya, yang mengabulkan doa, yang maha memiliki segala sesuatu. Tidak ada sekutu baginya. Okey. Sebab itu Allah Ta'ala kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Okay? Jadi itu yang pertama. Hak Allah pertama, beriman dia adalah pencipta dan pemilik langit dan bumi. Hak Allah yang kedua, beriman terhadap uluhiyah, yakni hak untuk disembah. Itu yang bererti mengesakan Allah dalam segala bentuk ibadah. Okay? Segala macam bentuk ibadah. Jadi kita harus mengikhlaskan semua ibadah kita, mula dari salat, doa, rukun, sampai kepada rasa takut dan cinta dan ibadah-ibadah yang lainnya. Semua kita kena niatkan kepada dan ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang kedua, hak Allah yang kedua adalah untuk disembah. Jadi nasihat untuk Allah, kita sembah dia lah. Yang ketiga, beriman dengan asma' wa sifat. Maksudnya mengesakan Allah Ta'ala dalam nama-nama yang mulia serta sifat-sifatnya yang agung yang disebut dalam Quran dan Al-Hadis, sambil mengimani makna dan hukumnya tanpa tahrif. Tahrif ni ubah ayat Quran tu, atau ta'til, ataupun dia baca ayat tu tapi menafikan makna dan hakikatnya. Menafikan ataupun takyif. Takyif ni berusaha mencari-cari caranya. Macam mana Allah Ta'ala buat macam tu? Ini tak boleh. Ataupun tamthil. Tamthil, bahawa sifat-sifat Allah seperti sifat para makhluk, menyamakan Allah dengan makhluk, yang tu pun tak layak. Okey? Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Okay. Yang keempat, setelah beriman kepada Allah, ialah melaksanakan kewajipan yang diperintahkan dan menjauhi larangannya. Ini adalah salah satu tanda rasa cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wa man wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika engkau benar-benar mencintai Allah, maka ikutlah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kamu. Okey. Jadi mengikuti perintah Allah termasuk nasihat. Okey. Seperti mendirikan salat, zakat, berpuasa di bulan Ramadan, berdakwah kepada agama Allah, semua ni adalah nasihat untuk Allah. Dan yang kelima, tidak rela melihat larangan Allah dilanggar, serta merasa bahagia jika melihat para hamba Allah taat dalam menjalankan perintah Allah. Yang tu antara nasihat kita dalam soal berkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Yang kedua, nasihat untuk kitabnya. Nasihat untuk kitabnya. Masalah kita ni, kita tahulah kedah.
Tapi dalam soal agama ni kadang-kadang nasihat pada saya, memahami hadis ni sebahagian daripada nasihat juga. Itulah nasihat untuk diri sendiri. Okay? Memahami hadis ni salah satu dari bentuk-bentuk nasihat juga. Agama itu nasihat, betul. Dan kita sendiri menasihati diri kita untuk belajar hadis ni. Mana itu juga termasuk dalam nasihat. Dan kita menasihati diri kita agar beramal dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lebih utama diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi agama itu benar nasihat. Jadi kita sendiri walaupun dah tahu, senantiasa menasihati diri kita. Baik, nasihat untuk kitabnya, iaitu beriman dengan kitabnya menurut cara yang dicontohkan para salaful ummah. Okey. Jadi nasihat untuk kitab Allah berarti kita kena beriman dengan kitab Quran dengan memahaminya cara yang dicontohkan oleh salaful ummah. Golongan-golongan salaf, dia baca Quran, mereka memahami sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kepada mereka. Maka kita sebagai umat yang kemudian, antara nasihat untuk kitab ialah kita tidak memahaminya dengan cara kita sendiri nak faham. Yang tu bahaya. Okay? Nabi pesan untuk Allah dan kitabnya. Sebab apa? Sebab kitab Allah ni adalah satu sumber yang menjadi panduan, pengajaran kepada kita. Dia yang menjaga kita daripada tergelincir. Jadi sebab tu termasuk nasihat kepada kitab adalah kembali kepada kefahaman salaf dalam memahami teks dan nas Al-Quran. Ini nasihat kepada Allah, ini nasihat kepada kitab. Tak boleh tiba-tiba kita kata, oh tak apalah saya faham Al-Quran sebagaimana yang saya nak faham, walaupun dia berbeza dengan kefahaman salaf. Itu bahaya. Pasal apa? Pasal tidak ada orang yang lebih faham tentang Al-Quran daripada para salafus salih. Jadi nasihat untuk kitab ni adalah memahaminya dengan cara yang benar. Kita akan detailkan apa itu nasihat kepada Al-Quran. Keyakinan para salaf tentang Al-Quran pada awalnya bukan sekadar memahami teks Al-Quran, tetapi memahami bahawa Al-Quran itu sendiri adalah kalam Allah. Okay. Bukan makhluk. Ini adalah kefahaman salaf yang pertama, yang utama, bahawa Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Okay. Jadi orang kita zaman kita ni tak mikir, dia tak ngaji dah bab makhluk tak makhluk ni. Dah hilanglah fitnah tentang, bukan hilanglah fitnah, mana orang tak bincang masalah Quran ni makhluk ataupun tidak zaman kita. Zaman dulu waktu ilmu kalam tengah kemuncak, mereka siapa kata Quran ni makhluk. Alhamdulillah, nasib baik ada para ulama salaf yang pada zaman itu mempertahankan bahawa Al-Quran itu kalam Allah, bukan makhluk. Jadi itu keyakinan salaf yang pertama. Imam Abu Uthman As-Sabuni menyatakan dalam risalah Aqidah Salaf Ashabul Hadis, para alul hadis bersaksi dan meyakini bahawa Al-Quran adalah kalamullah, kitab dan wahyunya, bukan makhluk. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk dengan keyakinan, mana dia yakin Quran ini adalah makhluk, maka dia dianggap kafir oleh para ahlul hadis. Okay? Jadi Al-Quran adalah kalamullah dan wahyunya yang dibawa oleh Jibril kepada Nabi SAW berbahasa Arab untuk kaum yang mengetahui sebagai pemberi peringatan dan khabar gembira, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195, dan sesungguhnya Quran ini benar-benar diturunkan oleh Rabb semesta alam. Dia dibawa oleh Ar-Ruhul Amin ke dalam hati kamu agar kamu menjadi salah seorang di antara mereka yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Okey. Jadi Quran adalah wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya sebagaimana baginda diperintahkan oleh Allah dalam ayat. Okey. Wahai Rasul, ya ayyuhar Rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah kepada apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu.
Okay, salaf clear. Quran adalah kalamullah. Quran adalah kalamullah. Okay. Dan Al-Quran adalah kalamullah sebagaimana hadis dari Jabir yang menceritakan bahawa Nabi SAW menawarkan dirinya kepada orang yang pulang haji. Adakah seorang yang akan membawaku kepada kaumnya? Sebab orang Quraisy telah melarangku untuk menyampaikan kalam Rabbku, kalam Tuhanku. Jadi bila kalam Tuhan, dia bukan makhluk. Jadi itu adalah Al-Quran, bukan makhluk. Siapa yang mengira dia makhluk, dia dianggap kafir menurut para ahlul hadis. Imam Al-Qurtubi mengatakan dalam tafsir Jami' li Ahkamil Quran ketika menafsirkan makna nasihat bagi kitab Allah adalah, pertama, Imam Qurtubi kata nasihat untuk kitabullah adalah pertama membacanya. Baca Quran. Kena usahalah baca Quran kita ni. Ramai orang-orang kita ni rajin dah belajar, tapi bila baca Quran ni dia suka dengar aja. Dia tak suka baca. Jadi sehingga mereka ni anggap baca Quran ni boleh baca seperti baca buku cerita ataupun baca surat khabar. Baca dalam keadaan diam gitu, tengok je. Gitu. Sedangkan Nabi SAW suruh baca Quran dengan suara. Jadi kita ni masih banyak lagi lah orang yang perlu dibimbing untuk baca Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kefahaman kepada semua kita dan memberikan taufik untuk kita membaca Al-Quran dengan benar. Jadi hak Quran yang pertama adalah membacanya. Ini nasihat untuk Quran yang pertama. Ad-dinun nasihat lillahi wali kitabi, kepada Allah dan kitabnya. Maka nasihat untuk Quran yang pertama adalah dengan pertama beriktikad dia adalah kalam Allah, bukan makhluk. Yang kedua, bacalah Quran tu. Okay. Hadis berkaitan dengan baca Quran ni banyaklah. Antaranya ialah bacalah Al-Quran kerana dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Yang kedua, selepas daripada baca, memahaminya. Kebanyakan kaum muslimin membaca Al-Quran dengan indah tetapi tidak memahami erti dan tafsir yang benar tentangnya. Demikian juga orang-orang yang menghafal Al-Quran tapi tidak memahaminya dan hanya sebatas menghafal huruf-hurufnya sahaja. Jadi nak faham Quran termasuk dalam hak Al-Quran. Al-Imam At-Turtusi dalam Al-Hawadith yang ditahqiq oleh Syekh Ali Hasan rahimahullah menyatakan termasuk kebid'ahan yang dilakukan oleh orang-orang tentang Al-Quran adalah sekadar menghafal huruf-hurufnya tanpa memahaminya. Bid'ah juga baca Quran tak faham ni bid'ah maknanya. Habis tu bid'ah kau tak baca Quran, bid'ah juga. Bukan dia kata baca Quran tu bid'ah. Yang dia kata bid'ah di sini ialah orang sibuk baca Quran tapi tak nak faham. Yang tu dipanggil bid'ah. Kalau dia masih belum waktu lagi untuk faham, bacalah Quran dulu, no hal. Tapi jangan bila sampai orang ajak Quran dia kata aku tak perlu baca, aku tak perlu faham, aku nak baca. Yang ni masalah. Berapa ramai orang ni kalau hafiz-hafiz Quran kita ni berjaya, ya Allah, aman damai dapat kita. Jadi terimam pun tak susah dah nak cari. Pasal hafiz Quran banyak. Cuma isu dia ialah berapa ramai orang yang memahami Al-Quran. Jadi At-Turtusi kata sebagaimana yang dinukilkan atau ditahqiq oleh Syekh Ali Hasan rahimahullah, termasuk bid'ah yang dilakukan oleh orang tentang Al-Quran adalah sekadar menghafal huruf-hurufnya tanpa memahaminya. Tak boleh juga baca saja. Kalau gitu ustaz nak marah, baca saja pun tak boleh ustaz ni. Baca saja pun tak boleh. Bukan tak boleh. Boleh, bacalah. Yang sikit tu bacalah. Cuma jangan sampai kita ni berpada dengan yang baca tapi tak faham makna dia. Di saat itulah wujudnya bid'ah tu. Makna bid'ah dari sudut apa? Dari sudut tak nak memahami Al-Quran dengan benar walaupun sebenarnya dia hafal Al-Quran. Okey. Mata katuk je hari ni. Berat mata hari ni. Imam Malik meriwayatkan dalam Muwatta menyatakan Abdullah bin Umar berhenti pada surah Al-Baqarah selama 8 tahun.
Para ulama berkata bahawa maknanya adalah beliau mencari faraidnya, hukumnya, halal haramnya, janji dan ancamannya yang lain. Jadi Ibnu Umar duk ayat tu pun berapa tahun? 8 tahun. Okey. Dia berhenti daripada surah Al-Baqarah. Duduk situ tak gerak surah lain. 8 tahun nak ngaji tu. 3 juzuk tu belajar. Kita ni kalau belajar tak tiap hari setengah muka surat tak. Dak ni 8 tahun belajar. Diriwayatkan dari Malik dalam Al-Utaibah. Beliau berkata pernah ditulis surat kepada Umar bin Al-Khattab dari Iraq yang mengkhabarkan bahawa beberapa orang telah menghafal Al-Quran, lalu Umar memberikan imbalan kepada mereka dengan mengatakan berikan kepada mereka harta. Kemudian bertambah banyaklah orang yang menghafal Quran. 1 tahun setelah itu ditulis kepada Umar bahawa ada 700 orang yang telah menghafal Quran. Umar membalas, aku khawatir kalau mereka segera dalam hafal Quran, dalam Al-Quran tanpa memahaminya. Tengok zaman Umar Al-Khattab. Mula-mula orang hafal Quran dia bagi duit allowance. Bahasa contohlah. Bagi hadiah. Lepas dia bayar, dia bagi duit pada mereka, tiba-tiba ramai orang hafal Quran. Ramai yang hafal Quran. Macam kita juga ni. Inisiatif guru dulu ataupun orang dulu, ulama dulu buat pertandingan hafazan Al-Quran. Kemudian siapa yang ingat diberi hadiah. Oh, semangat ramai baca Quran. Tapi kena ingatlah. Okey. Macam mana menghafal Quran yang benar tu. Abdullah ibnu Umar kata bila begitu tiba-tiba ramai orang hafal Quran. Bila orang menghafal Quran, dia bagi harta dah kepada tu. 1 tahun setelah itu datang 700 orang hafal Quran. Banyak pula orang hafal sebab nak hadiah ni. Jadi Umar kata, aku bimbang kalau mereka segera baca Quran tanpa memahaminya. Begitulah ataupun maknanya mereka baginda khawatir kalau mereka mentakwilkannya dengan tidak benar. Beginilah keadaan para pembaca Al-Quran di masa kini. Kamu dapati mereka sanggup meriwayatkan Al-Quran dengan 100 jenis riwayat, mengatur hurufnya dengan rapi, padahal dia sangat jahil terhadap hukum-hukumnya. Quran balut jangan kira lah. Kertas bunga, kertas plastik, kulit pun ada. Tapi isi kandungannya tak faham. Kita tengok buku Quran cetakan di Malaysia ni. Ada mushaf untuk wanita, color dia warna-warni. Ada nuskah untuk umum, color dia hijau. Jadi macam-macam. Kita bab Quran ni kreatif, tapi umumnya ialah bab mengikuti ajaran Al-Quran. Yang ni yang payah. Yang ni yang payah. Kalau engkau menanyakan kepadanya masalah tentang niat dalam wuduk, itu pun dia tak boleh jawab. Okey, pasal apa? Sangat dia ni jauh daripada ilmu agama. Dia tahu hafal Quran dia. Jangan jadi macam burung kakak tua, tahu tapi tak faham. Orang bagi salam. Boleh baca Quran? Boleh, ada burung kakak tua boleh baca Quran, tapi tak ada makna. Tak faham. Okey? Membatalkan dan memisahkannya dari terhadap anggota wuduk, dia tidak bisa menjawab padahal dia membaca dan menghafal ayat Al-Quran. Okey? Padahal dia kata apa? Ayat Quran jelas kata, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Okey, bahkan kalau engkau bertanya kepadanya apakah perintah Allah dalam ayat ini? Ayat ini menunjukkan wajib atau nadbu. Nadbu ni sunat atau istihbab atau okeylah, elok atau wakaf atau mubah. Belum tentu dia dapat memberikan jawapan secara terperinci sebab dia tak tahu apa. Imam Malik pernah ditanya tentang anak umur 7 tahun yang telah dia menghafal Quran. Dia menjawab menurut hal itu tidak patut.
Sisi pengingkaran beliau dalam hal ini adalah kerana para sahabat membenci cepat-cepat menghafal Quran tanpa memahami maknanya. Ulama tak suka. Al-Hasan berkata sesungguhnya Al-Quran telah dibaca oleh para hamba dan kanak-kanak, tetapi mereka tidak tahu tafsirnya dan tidak dimulai dari awalnya, padahal Allah telah berfirman, sesungguhnya kitab Quran yang suci yang kami turunkan kepadamu penuh dengan keberkatan supaya mereka memerhatikan ayat-ayatnya dan mendapat pelajaran dari bagi orang-orang yang mempunyai pemikiran. Okay? Jadi Allah Ta'ala kata Quran itu untuk kita perhatikan. Bukan baca je, kena perhatikan maknanya satu. Ni baik baca sekejap habis terus, tak ada apa-apa. Okay. Tadabbur terhadap ayat-ayatnya adalah mengikutinya dengan ilmu. Demi Allah, bukan dengan menghafal huruf-hurufnya dan menyia-nyiakan hukumnya. Sampai salah seorang mereka ada yang berkata, demi Allah. Tak boleh kena pakai ni. Dia cepat. Cepat habis. Okey, bunyi. Tengok. Ataupun dia charger ni. Dia ada kena tukar charger. Okey. Dia kata, demi Allah aku telah membaca Al-Quran semuanya dan tidak satu pun tertinggal dari hurufnya, padahal dia demi Allah telah meninggalkannya. Tidak terlihat Al-Quran pada akhlak dan amalnya. Di antaranya lagi ada yang berkata, demi Allah aku boleh membacakan Al-Quran dengan satu nafas. Hebat-hebat cara teknik Quran ni. Demi Allah aku bisa membaca Al-Quran dengan satu nafas. Dia kata apa? Mereka bukanlah qurra maupun ulama yang wara'. Bila masa para qurra mengatakan demikian, semoga Allah tidak memperbanyak orang-orang seperti mereka. Al-Hasan Al-Basri berkata orang membaca Quran ada 3 jenis. Pertama, dia membaca Al-Quran, dia jadikan Quran sebagai barang dagangannya, ya Allah, untuk mendapatkan harta dari manusia, dari satu negeri ke negeri yang lain. Yang kedua, mereka baca Quran dengan indah, tapi mereka menyia-nyiakan hukumnya. Yang ni baca Quran sedap dah, tapi sia-sia. Menyia-nyiakan hukumnya. Mereka mengalirkan harta banyak yang dimiliki para penguasa dan memfitnah para penduduk negerinya. Alangkah banyak yang demikian, semoga Allah tidak memperbanyakkan orang demikian juga. Yang ketiga, orang yang baca Quran dimulai dengan yang mengandungi ubat yang dia ketahui dari Al-Quran. Kemudian dia gunakan untuk mengubati hatinya. Meleleh air matanya, bergadang tidak tidur, sedih khusyuk. Kerana mereka Allah menurunkan hujan, memusnahkan musuh, menolak bala. Demi Allah, pemikul Al-Quran ini seperti ini sangat sedikit di kalangan manusia. Hak paling sikit apa? Baca, faham, kemudian beramal dengannya. Apa? Ada soalan. Boleh tak kita beramal dengan ayat Quran yang telah di-tagging seperti doa ketika bersedih tanpa bertadabbur dengan orang-orang yang arif? Okey. Soalan boleh ke tak kita beramal dengan ayat Quran yang telah di-tagging seperti doa ketika bersedih? Macam mana kita nak tahu doa tu untuk orang bersedih? Kita baca makna dia. Tanpa bertadabbur kepada orang yang arif. Baik. Dalam berdoa dengan Quran, pertama kita memang Al-Quran ini kita kena faham, tadabbur maknanya kepada orang yang tahu tentang Quran. Kalau orang tak tahu tentang Quran, dia mudahlah ditipu. Kadang-kadang orang ni doa dengan Quran ni macam-macam.
Doa sakit lutut pun boleh tepuk lutut. Wa idza batashtum jabbarin. Padahal tak ada kaitan pun makna tu. Dan saya pernah duduk dalam satu kumpulan. Masa tu kita dengan para asatizah bincang tentang tajuk salah guna ayat Quran dalam masyarakat Melayu. Ada banyak doa-doa yang dia ambil iktibas dari Quran, tapi sebenarnya tidak membawa makna kepada apa yang dia nak. Seperti bila dia nak sembelih, dia nak suruh daging lembu tu manis atau daging kambing tu manis, dia membaca ayat amma manistaghna. Amma manistaghna tu cerita tentang orang kafir yang berpaling daripada Nabi SAW, yang tak nak kepada dakwah Nabi, sehingga Allah tegur Nabi bila Nabi sungguh pergi kepada mereka, meninggalkan Abdullah ibnu Ummi Maktum, kan? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra. Siapa Allah tegur, kamu berpaling daripada orang buta tu, padahal mungkin dia lebih nak nasihat daripada kamu. Amma man istaghna. Adapun orang yang tak perlu kepada kamu, fa anta anhu talaha. Okey. Adapun orang yang tiba-tiba kamu pergi pula ke demo tu. Jadi Allah Taala tegur. Ayat tu asalnya amma man istaghna, tentang orang kafir. Mari dia orang Melayu, dia buat apa panggil ayat nak manis daging. La ilaha illallah. Habis tu kalau orang putih tak boleh guna ayat ni, sebab orang putih manis dia sweet. Tak ada kata amma manis tarna tu, tak keluar perkataan manis kat dia tu. Jadi berbalik kepada soalan tadi, betul bila kita nak amalkan doa dalam Al-Quran, kena tadabbur maknanya, dan kita kena tahu apa, kalau boleh bahasa Arab tu kita tahu. Zaman lalu ni ada Quran tagging macam ni, baca Quran ni sudah di tag, tagging Quran tagging dia panggil. Dia dah letak ni doa untuk orang, sekadar kita tengok makna dia, boleh lah. Cuma jangan jadikan dia sebagai amalan khusus pula. Kita pula pergi ni doa ni kena baca 3 kali sehari, doa ni kena. Tapi untuk sekadar berdoa, kalau boleh kita tengok kumpulan doa-doa dalam Al-Quran. Ada hadis, ada orang kumpulkan doa-doa Rabbana dalam Al-Quran. Ada doa-doa Nabi Ayub, ada doa Nabi Ibrahim. Yang tu bolehlah bila kita tadabbur makna dia, kita boleh baca. Okey. Jadi Al-Qurtubi kata, orang yang hafal Quran, pandai baca Quran, hafal Quran, memahami maknanya, beramal dengannya, sedikit sangat. Sedikit sangat. Orang yang hafal Quran lah ni boleh main gitar. Dahsyat tuan-tuan. Orang hafal Quran zaman kita ni boleh main gitar. Budak sekolah main gitar, kena buat video hafal Quran. Ajaib. Pasal apa? Sebab zaman kita ni zaman gitu, zaman pelik sikit. Okey, beliau melanjutkan, Allah telah berfirman tentang orang-orang yang menghafal kitab yang turun dari langit, yang mereka tidak mengerti hukum-hukumnya, halal dan haramnya dengan ucapannya. Tidak ada di antara mereka ada yang ummi, yang tidak mengetahui Alkitab kecuali membaca, dan mereka hanya menduga-duga. Mereka menghafal Quran tapi tidak mengetahui apa yang telah diturunkan oleh Allah di dalamnya tentang hikmah dan pelajaran. Allah mensifati mereka bahawa mereka hanya sekadar amani atau angan-angan. Amani dalam konteks ini hanyalah bertilawah, iaitu baca saja tak faham. Sufyan berkata, tidak ada di dalam kitabullah ayat yang paling berat bagiku kecuali katakanlah, ya ahli kitab, kata wahai ahli kitab. Okey, kalian lastum ala syai'in, tidaklah kamu ni, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun sampai kalian mendirikan Taurat dan Injil. Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurat wal Injil. Jadi
tidaklah dikenali orang ahli kitab sehinggalah dia menegakkan apa yang ada dalam Taurat dan juga Injil. Okey. Nasihat untuk Quran lagi. Banyak nasihat untuk Quran ni, membelanya. So kita kata tadi memahami sebagaimana yang kita sebut tadi, mengikut kefahaman salafus salih. Ini penting tuan-tuan. Penegasan ni penting. Al-Quran ni jangan kita faham mengikut kefahaman neraca kita sendiri. Terutamanya berkaitan dengan bab-bab akidah, agar kita tidak tergelincir daripada landasan salafus salih. Okey, memahami Al-Quran mesti dengan neraca kefahaman salafus salih. Okey, sebab tu kalau kita baca tafsir sendiri, gini. Kita kena rujuk. Gini rupanya para salaf ayat gini. Rujuk tafsir. Sebab tu tak sama baca Quran terjemahan dengan baca tafsir. Supalah kadang-kadang kita baca kitab pun kita tak faham sehingga ustaz syarah baru kita nampak. Jadi itu penting. Yang ketiga, membela yakni membela Al-Quran. Pun sama juga Imam Qurtubi kata, nak bela pun kena faham dulu. Okey, nak bela pun kena faham. Baik dari segi nahwu ataupun tafsir. Bagi orang yang lemah dalam hal-hal tersebut, biasanya jika diterpa badai syubhat dari ahlul bid'ah, dia akan tenggelam. Nampak? Bagi orang yang tak ada ilmu alat, dari sudut bahasa tak tahu, dari sudut tafsir tak tahu, dia baca sendiri, kemudian dia lemah dari sudut bahasa Arab, dia lemah, kefahaman salaf pun dia tak ikut, maka apabila diterpa syubhat, badai syubhat dengan ahlul bid'ah, dia mudah tenggelam dan terpengaruh. Dia kata, ini benar pendapat kami, walaupun salaf tidak ambil pandangan ni, tapi kami rasa inilah yang benar. Maka itu adalah satu kenyataan yang bahaya. Kenapa? Kerana itulah yang berlaku kepada ahlul kalam. Mereka sampai menolak nas-nas Al-Quran, malah bila tak faham mereka akan takwil ayat Quran sebagaimana dengan kehendak nafsu mereka, walaupun berselisih dengan pahaman salaf. Dia sebenarnya pada peringkat awal okey lagi, tapi ini pintu yang boleh membawa kepada bahaya yang lebih besar. Pintu apa maksud saya pintu? Bila seorang tu dia rasa dia boleh untuk mentafsirkan Quran dengan sendiri, maka dia boleh keluar daripada manhaj yang telah digariskan oleh para ulama. Ini yang berlaku. Tuan-tuan, ingat Jaham bin Safwan, orang Jahmiyah tu orang awam macam kita ke? Asalnya orang cerdik, belajar. Okey? Orang-orang yang jadi tokoh Murji'ah, tokoh Jahmiyah, Jabariyah, Qadariyah, semua ni orang-orang yang belajar. Isunya mana? Isu dia apabila mereka nak memahami Al-Quran mengikut neraca mereka sendiri. Jadi mula-mula mungkin sedikit terbuka, lari lama. Dia kesan jangka panjang dia, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun akan datang, maka mereka terpesong daripada manhaj yang salah, yang benar. Sebab itu kita mesti kembali dan berpegang teguh dengan manhaj para salafus salih dalam memahami Al-Quran. Sebab tu kita ada peringkat Quran ditafsirkan dengan Quran. Quran ditafsirkan oleh hadis. Quran ditafsirkan oleh para sahabat. Quran dengan tabi'in. Kemudian barulah dengan ar-ra'yi, dengan pandangan, tapi jangan sampai kita langgar empat ni, sehingga kita ambil dengan satu dengan pandangan kita sendiri. Ini tafsir isyari. Kalau kita baca tafsir-tafsir yang telah diubah maknanya oleh golongan sufi dan seumpama dengannya, asalnya apa? Lari daripada manhaj dalam memahami Al-Quran. Okay? Jadi nak bela Quran mesti kena faham Quran. Kalau tak faham Quran, bagi orang yang lemah dalam hal-hal tersebut, ketika diterpa badai syubhat dari ahli bid'ah, mereka akan tenggelam. Mereka akan tenggelam. Pada saya, kita dah sebut tentang akidah ajaiz, orang-orang akidah orang-orang awam. Yang mana ahlul kalam ni, kita baca dalam kitab Talbis Iblis, antara syubhat dalam akidah pada orang yang
Islam ni ada dua. Satu dengan orang yang jahil ditipu dengan syahwat. Kemudian orang yang alim ditipu dengan syubhat. Syubhat ni mari syubhat. Benda yang tak pernah ada jadi ada. Pasal apa? Syubhat dicampurkan. Jadi sebab itu kita kena berhati-hati. Yang keempat, mengajarkannya. Ataupun yang kelima, mengajarkannya. Jadi membacanya, memahaminya, membelanya, mengajarkannya. Mengajarkan Quran mengandungi keutamaan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yang kelima, memuliakannya. Itu memuliakan Al-Quran ketika membacanya. Kita harus beradab ketika itu seperti dalam keadaan berwudu, tidak bersandar dan tidak duduk seperti orang yang sombong. Memuliakan Al-Quran bukan hanya seperti yang difahami oleh orang awam dengan meletakkan di tempat yang bersih, melainkan dibaca dan diamalkan setelah difahami. Bahkan kadang-kadang ada rumah kaum muslimin yang tidak memiliki Al-Quran. Kalaupun ada, diletakkan dalam almari dan disimpan, tidak pernah disentuh. Itu bukan cara untuk menjaganya. Menjaganya adalah dengan membaca, beradab dengannya dan sebagainya. Okay? Berakhlak dengan akhlak Quran. Okay. Manusia yang telah mengamalkan Quran adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita ingin mengamalkan Al-Quran dengan berakhlak dengannya, maka lihatlah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata kana khuluqul Quran, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Baik. Jadi Syekh As-Sa'di menjelaskan bahawa nasihat kepada kitabullah adalah dengan menghafalnya, mentadabburinya, mempelajari lafaz-lafaz dan maknanya dan bersungguh-sungguh dalam mengamalkan kedudukannya. Okey? Jadi kembalilah kepada Al-Quran dan berhati-hati dalam memahaminya. Okey? Nasihat yang ketiga, baru yang ketiga ni. Saya ingat tadi nak berhenti awak semua lagu ni. Kalau baca jadi panjang. 5 muka surat saja lagi, tak banyak, sikit lagi. Nasihat bagi Rasulnya. Imam Al-Qurtubi dalam tafsir itu juga menyatakan bahawa maksud nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membenarkan kenabiannya, iltizam taat kepadanya dalam larangan dan perintah, mencintai orang yang mencintainya dan membenci orang yang membencinya, menghormati, mencintai beliau dan keluarganya, mengagungkan beliau, mengagungkan sunnah beliau, menghidupkan sunnah setelah wafatnya dengan membahasnya, memahaminya, membelanya dan membenarkannya, menyebarkannya dan berdakwah kepadanya, berakhlak dengan akhlak baginda yang mulia. Jadi itu akhlak kita dengan Nabi. Syekh As-Sa'di menjelaskan bahawa nasihat kepada Rasul adalah dengan mengimaninya, mencintainya, mendahulukannya dibanding dirinya, hartanya maupun anaknya. Ittiba' meneladani para Rasul dalam perkara pokok agama ataupun perkara cabangnya, mengutamakan perkataan Rasul dibandingkan perkataan manusia lain dan bersungguh-sungguh dalam mengambil petunjuk dari petunjuknya dan dalam menolong agamanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada Rasul ni kita memuliakan baginda dan kita berbaik sangka dengan baginda. Banyak cara orang ni buruk sangka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak cara. Antara cara orang buruk sangka dengan Nabi ialah bila dia kata Nabi tak ajar apa yang baik-baik. Maknanya ni dia tahu benda sesuatu ibadat yang mana sebelum ni Nabi tak ajar. Imam Malik kata, siapa yang anggap ada benda yang Nabi tak ajar kepada umat dia, tapi dia tahu selepas Nabi wafat, dan dia anggap benda tu baik, sesungguhnya dia telah mendakwa Nabi Muhammad mengkhianati risalah. Okey? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah. Ini dalam perkara bid'ah. Tapi sama dah juga bid'ah pada amalan dengan bid'ah pada pemikiran. Sebab tu dipanggil ahlul ahwa wal bid'ah, pengikut hawa nafsu dan juga bid'ah. Apabila kita
mengada-adakan sesuatu yang tidak pernah ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada dalam bentuk ibadat, perlakuan, perbuatan ataupun dalam bentuk pemikiran, dalam bentuk kefahaman dan juga keimanan. Sebab tu kita panggil orang-orang Jahmiyah bid'ah dalam akidah. Pasal apa? Nabi tak pernah ajar pun dia memahami agama lagu tu. Tiba-tiba dia faham lagu tu. Jabariyah gitulah juga. Okey. Dan kalau kita buruk sangka dengan Nabi, sebenarnya benda tu baik tapi Nabi je tak ajar. Itu adalah buruk sangka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada benda penting yang sangat-sangat penting untuk umatnya, Nabi akan bagi tahu. Mustahil Nabi tinggalkan umatnya dalam keadaan termanggu-manggu. Dalam keadaan manusia ni bingung dan tak tahu. Mustahil. Jadi pemahaman terhadap hadis, pemahaman terhadap Al-Quran, mengikut panduan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sangat penting. Dia sebahagian daripada nasihat kita terhadap Rasul, iaitu kita ni taat kepada Rasul, beriman dengannya. Jangan kita mentafsirkan agama mengikut kefahaman kita sendiri. Okey? Jadi bid'ah tu boleh berlaku dalam ibadah, bid'ah juga boleh berlaku dalam akidah. Bid'ah boleh berlaku dalam kefahaman kita terhadap agama. Jadi kita kena jauhi benda-benda macam tu. Tidak ada yang lebih mulia berbanding kembali kepada manhaj salafus salih, iaitulah kita berada tetap di atas jalan salafus salih dalam memahami agama kita ni, sehinggalah dalam perkara-perkara yang lain yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebab tu Imam As-Sabuni kata aqidatus salaf ashabul hadis. Sebab salafus salih mereka sangat tegas dengan hadis Nabi dan berpegang dengannya. Baik, nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Maksudnya adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari jilid 1 muka surat 167, membantu mereka pada perkara yang mereka pikul. Mengingatkan mereka ketika lupa atau lalai. Ini nasihat kita. Bantu para pemimpin kita. Ingatkan mereka ketika lalai ataupun lupa. Tutup kesalahan mereka ketika bersalah. Tutup kesalahan. Ni bahaya ni zaman kita ni. Kalau kita tutup kesalahan pemimpin, dia kata pula kita ni pengampu. Macai dia kata. Macai. Padahal ini termasuk dalam nasihat kita terhadap pemimpin kaum muslimin. Antara beza redha terhadap kesalahan mereka dengan menutup keaiban mereka. Kita tak redha benda tu berlaku, tapi kerana pada menutup aib para pemimpin ada maslahat keamanan, maka itulah yang Islam perintahkan. Mereka akan dihukum oleh Allah disebabkan kesalahan mereka. Tapi kita sebagai rakyat, kita dalam sudut akidah, antara nasihat kita, kalau boleh kita pegang tangan dia bagi nasihat, tak apalah. Tapi kita ni duduk dalam kedai kopi, dalam Facebook, habis kita bongkarkan kesalahan pemimpin yang tidak memberi faedah kepada dia dan masyarakat sedikit pun. Yang jadi orang lagi tak taat pemimpin. Yang jadi orang lagi mempertikaikan keputusan-keputusan pemimpin. Okey? Kadang-kadang bab gini orang kampung lebih selamat. Saya telefon ke ayah saya semalam, ingat tak? Dia tak boleh sembahyang Jumaat. Orang kampung ni nak marah tak boleh sembahyang Jumaat. Dekat Kelantan lah ni 12 orang je boleh masuk. 50 orang. Di Selangor 6 orang, 12 orang. 50 orang. Lepas tu dia tak termasuk daripada golongan hak boleh masuk salat Jumaat. Tu dia nak marah, dia kata apa? Tak apalah nak buat lagu mana, dia kata. Tak apalah nak buat lagu mana. Saya biar dia mau jawab dengan Tuhan. Akidah orang kampung kadang-kadang lebih benar daripada kita. Maknanya dah apa? Saya tanya aja. Lepas tu dia tak buat sembahyang Jumaat sendiri kau. Tak bolehnya igat kau orang, dia kata. Kena denda 1,000 tak pasal. Lepas tu dekat surah tu kata, tak apalah, biar pemimpin kita jawablah dengan Allah esok-esok.
Jadi ayat tak apalah, makna dia tidak nak cerita buruk banyak. Dia tak kata bukan pemimpin ni apa tak betul lah, begini lah, begitu begini. Tapi dia mudah, jalan mudah dia apa? Ikutlah kita gak. Kalau ikut nama ya, tapi gak negara tak sewi, dia mau jawab dengan Tuhan. Ini ayat yang dari sudut akidahnya benar. Kenapa apa? Kerana tidaklah membesar-besarkan kesalahan. Kita sami'na wa ata'na pada benda ma'ruf. Andai kata benda tu salah, ijtihad dia dapat satu pahala. Kalau dia kalau salah dapat, kalau betul dapat dua. Tapi kalau tiba-tiba dia buat satu perkara yang memberi kemudaratan, kita ikut dia, maka dia tanggungjawab. Selama dia tidak memerintahkan dengan kesyirikan, selama dia tidak memerintahkan dengan kekufuran, itu semua telah ada garis panduan para salafus salih dalamnya. Kita ni kita dengar dan taat. Sebab apa? Ada orang sanggup nak jadi juru cakap untuk kita di hari akhirat. Dia nak jaga urusan kita, tak apalah, jagalah urusan kita dunia akhirat. Dah, pakak nak berebut jadi pemimpin sangat, okey silakan. Tapi urusan kita tolong jawablah akhirat esok. Dah nak ambil sangat kan? Jadi itu keadaan kita dengan para pemimpin. Kita nasihati mereka, kalau kita mampu nasihat secara berdepan. Tak mampu, kita doakan kepada mereka kebaikan. Okey? Dan tidak ada doa yang lebih baik untuk kita beri kepada orang lain lebih daripada para pemimpin. Doakan mereka kebaikan. Ya Allah, lindungi mereka, jagalah mereka, bagilah petunjuk dan hidayah kepada mereka. Tepatkanlah hujah mereka. Berikanlah keberkatan dalam perbincangan sesama mereka. Perelokkanlah rakyat dalam urusan mentaati mereka, dan jadikanlah mereka orang-orang yang membawa kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dia bagi kepada kita benda-benda baik. Okey dah. Nak baik semua tuan-tuan. Kita ni tidak duduk zaman sahabat dah. Kalau duduk zaman sahabat pun orang komplain. Apatah lagi duduk zaman kita, lagi banyaklah orang komplain. Ya, jadi sebab tu, apa kita komplain? Sebab kita ni rakyat, tidak kita pemimpin. Acu kita jadi pemimpin, boleh kita tengok sakit kepala lagu mana. Belum kita jadi, sedaklah kita kata, cuba orang bagi kat kita. Menyasar juga kita lah, pening. Warga tu tak kena, warga ni tak kena berlaku. Jadi orang panggil, apa lagi rakyat nak, tak ada. Memang manusia sifat dia tak puas hati. Kita banyak pemimpin ni, tidak politik ni dah, hadis, kita baca hadis ni. Menyatukan suara untuk mereka, satu suara untuk mereka. Mengembalikan hati-hati yang lari kepada mereka, dan nasihat terbesar bagi mereka adalah menyelamatkan mereka dari kezaliman dengan cara yang baik. Jadi nasihat untuk mereka adalah menyelamatkan mereka dari kezaliman. Dia pun ambil hujan ni lah kita gunanya sebab dia zalim. Kita nak selamatkan dia. Ini hujan. Soalnya betul ke cara kita tu? Niat malik dah. Apakah menyelamatkan dengan kezaliman tu? Tak setuju tukar. Tak setuju tukar. Macam tukar baju je kita, tukar pemimpin ni. Macam tukar baju je. Suka sangat tukar pemimpin. Kan baju boleh kira macam tukar selipar. Cak selipar buka, cak selipar buka. Ikut kita nak pakai, nak sawak mana. Ini urusan agama. Kepimpinan ni urusan agama. Jadi selamatkan mereka dengan kezaliman, dengan cara yang baik, macam-macam. Ini kembali kepada situasi dia. Termasuk pemimpin kaum muslimin adalah para imam mujtahidin. Pemimpin yang dimaksudkan juga ulama, imam-imam mujtahidin. Nasihat mereka adalah untuk menyebarkan ilmu dan menyebarkan kebaikan serta berbaik sangka kepada mereka. Jadi nasihat untuk para pemimpin, para ulama. Pemimpin pun kena jaga, ulama pun kena jaga. Okey? Para mujtahid kita pun kena jaga. Ulama pun kena jaga. Pagi tadi saya pun dah baca tentang makalah memuliakan para ulama. Kadang-kadang siapa pekat jangan tanya soalan kalau ulama tu tidak buka soalan ataupun tidak memberikan kesediaan untuk ditanya atau sebagainya. Ataupun dia memang insist untuk tidak mengajar. Ada siapa pun kat mereka minta rayu pada orang-orang alim, tolonglah mengajar di masjid. Dia kata, tak, aku bukan ahlinya. Sampai gitu. Memuliakan para ni. Sehingga ada para salaf, dia kata kalau dalam keperluan hajat seorang ulama,
Mereka berlumba-lumba untuk memenuhinya. Dia pakak-pakak pergi. Pasal apa? Ini antara kemuliaan. Ini antara nasihat untuk mereka. Tapi dalam memberikan teguran pun kena. Cuma cara lagu mana berhikmah. Cara lagu mana pun berhikmah. Tidak memotong cakap ulama, tidak memotong mereka dalam pengajaran mereka, macam-macam. Kita lah ni hidup zaman fitnah, zaman macam-macam. Okay? Zaman dulu orang berubuk nak memuliakan ulama. Zaman lah ni orang duk berubuk tengok mana ulama nak muliakan dia. Saya ingat waktu saya jadi imam dulu kat masjid, tuan-tuan. Bila kita jadi imam kat masjid, kita makan meja tinggi sikit pada orang. Orang komplain. Orang kata, tak, Tok Imam ni kena makan sekali dengan kita. Oh, hebat, tuan-tuan. Hebat ni orang lain. Jadi terbalik. Pasal dia pun jadi hujah. Ustaz tu, kalau dia makan sekali dengan jemaah, dia tak makan sendiri. Kita kata, ustaz tu baguslah. Sebab dia duduk dengan orang masyarakat, bagus. Kita pun duduk juga dengan masyarakat. Cuma, waktu buka puasa, kita ni terimam terawih. Lepas sembahyang maghrib, kita nak makan sikit. Nah, kadang-kadang kita mengulang Quran dulu sikit. Tiba-tiba pergi nak beratur dengan orang pula. Lepas tu bila dah makan, lambat lagi. Lepas tu sudah makan, kita nak murajaah Quran nak jadi imam. Demo tak apa, lepas makan duk borak pun tak apa. Tapi bila kita makan meja asing, dia pun kata, oh, kita ni kena hormat jemaah. La ilaha illallah. Mana hak bab jemaah hormat tu imam tak ada. Zaman learning. Nah, zaman learning. Kalau zaman dulu, orang pakat kalau hak terbaik di rumah tu, pergi pada tu imam belaka. Start ni hak ni. We makan ni, we gapo zaman dululah. Zaman learning ni tak ada. Dia duduk tunggu tu imam mana nak memuliakan dia. Oh, dahsyat. Tu imam kena tunggu pintu masjid. Sila masuk. Sama juga dengan cikgu di sekolah. Zaman dulu, orang kampung berubuk memuliakan cikgu sekolah. Oh, cikgu tu. Zaman lah ni, cikgu kena hormat saya. Cikgu kena hormat saya. Cikgu tahu siapa saya. You know who I am? Oh. Anak murid royak kat cikgu. Cikgu tahu dah ayah saya siapa. Terbalik, tuan-tuan. Terbalik. Pemimpin ni termasuklah pemimpin adalah ulama. Ulama ni orang mengajarkan kepada kita. Dan ulama ni bukan semestinya semua bila nak jadi ulama besar tu baru kita panggil ulama. Ulama ni ada ulama besar, ada ulama kecil. Orang kita yang lebih tahu daripada kita, sudah cukup dia lebih tahu daripada kita untuk kita muliakan dia. Jangan kita kata, oh dia tu tak hafal Sahih Bukhari, dia bukan ulama. Oh dia ni tak hafal Quran, dia bukan ulama. Kita ni kadang-kadang kita muliakan orang dengan ilmu. Kalau dia ada satu ilmu yang lebih daripada kita, sudah cukup untuk kita muliakan atas nama ilmu. Okey? Sudah cukup. Kalau dia lebih alim daripada kita. Saya tidak ulama, tuan-tuan. Saya bukan ulama. Tapi bila saya jumpa dengan orang yang lebih tahu daripada kita, yang mana dia juga bukan ulama, cuma kita tahu dia lebih tahu daripada kita. Contohlah saya kata, kita belajar ilmu. Kita mengajar universiti. Kita tahun 1, kita jumpa abang sini tahun 3. Kita muliakan dia pasal dia betul-betul ulama, tapi dia lebih tahu daripada kita beberapa perkara. Jadi ulama ni jangan kata, oh nak kena level ustaz, ulama mana yang kita kena hormat. Kita perlu tahu kriteria ulama yang hafal Quran, ulama hafal hadis Sahih Bukhari, ulama hafal Sahih Muslim, ulama kutub sittah semua hafal. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan letak kriteria lagu tu, sudah tak jumpa. Nak cari mana? Memuliakan ulama bukan sebab peribadi dia, tapi kerana ilmu yang ada pada dia. Selama dia membawa ilmu, maka dia mulia. Sebab tu, siapa saja yang ajar kepada kita ilmu, walaupun dia ni belum bergelar mufti am, mufti negara contohnya lah. Mufti besar. Dia cikgu kita di sekolah kita. Hak ngajar kepada kita buku pengajian Islam tingkatan 5. Sudah cukup untuk kita muliakan dia. Lama kita sekolah tadika, cikgu hak ngajar kita tu darjah 3, ngajar bab pendidikan Islam sebagai contoh. Cukup untuk kita memuliakan dia.
Tapi tidaklah kata mereka ni sampai ke level pemimpin yang besar tadi. Okay, cuma saya sebut Al-Imam Ibn Hajar, dia kata termasuk para pemimpin kaum muslimin adalah para imam mujtahidin, yakni para ulama yang mujtahidin. Nasihat mereka adalah dengan menyebarkan ilmu mereka, menyebarkan kebaikan-kebaikan mereka dan berbaik sangka kepada mereka. Menurut Imam Al-Qurtubi, maksudnya tidak memberontak kepada mereka, membimbing mereka kepada kebenaran, menggiatkan mereka tentang perkara kaum muslimin yang telah mereka lalaikan, tetap taat kepada mereka dan menunaikan hak mereka yang wajib. Ini pemimpin kita. Sedangkan Al-Hafiz Ibn Rajab berkata, maksudnya mencintai kebaikan, kecerdasan dan keadilan mereka, mencintai agar umat ini bersatu di bawah kepimpinan mereka, benci kalau terpecahnya umat ini di bawah kepimpinan mereka, beragama dengan taat kepada mereka dalam perkara taat kepada Allah, membenci orang-orang memiliki pendapat memberontak kepada mereka, mencintai kemuliaan mereka dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Saleh Al-Syekh menjelaskan bahawa nasihat bagi pemimpin kaum muslimin adalah dengan memberikan hak-hak mereka yang telah Allah berikan kepada mereka, yang telah Allah jelaskan dalam kitab-kitabnya maupun yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam sunnah baginda. Di antara hak tersebut adalah mentaati mereka dalam perkara yang ma'ruf, meninggalkan ketaatan dalam perkara maksiat, berkumpul dengan mereka dalam perkara yang hak dan petunjuk, dan pada perkara yang kita ketahui tidak ada kemaksiatan di dalamnya. Dan termasuk nasihat bagi mereka iaitu memberikan nasihat dengan makna mengingatkan kesalahan-kesalahan mereka. Tapi yang ni orang-orang khusus saja. Bukan semua orang boleh bagi tahu. Jumpa pemimpin, kamu salah belakang orang lain, hak dia je betul. Bukan semua orang. Kalau pemimpin tu dalam keadaan boleh kita ahlan wa sahlan, tapi bukan semua orang lah kita kata. Tuan-tuan, tak usah ke pemimpin, kita sebagai ketua keluarga, bukan semua orang boleh tegur kita. Anak nak bagi tegur kita, yang lempang gitu je. Anak kena gerak ke mak pergi tegur kita. Mak nak tegur pula. Dah, isteri nak tegur ayah, isteri nak tegur suami. Ingat mudah-mudah kan nak tegur. Dah, bagi makan malam dulu. Dah, siapkan tempat tidur dulu. Pecek-pecek gosok dulu. Lepas tu habis semua sekali, dalam keadaan tenang, dia pun bagi nasihat. Pasal apa? Itu adab, cara dia. Kalau dalam kawan-kawan pun lagu tu juga. Kadang-kadang kita nak tegur kawan-kawan, ajak makan belanja dulu, minum kopi dulu. Ya, pergi makan-makan dulu, pergi jalan-jalan, lepas tu bagi tegur. Itu tara kawan. Tu tara anak dengan ayah atau isteri dengan suami. Ini kan pula seorang pemimpin. Tiba-tiba kita rasa kita boleh komen ikut. Dengan ayah kita pun kita tak buat gitu. Dengan sahabat kita pun kita tak buat gitu. Dengan pemimpin kita mudah-mudah nak dah. Jadi termasuk nasihat bagi mereka adalah memberi nasihat dengan makna mengingatkan kesalahan-kesalahan mereka. Yes, dengan caranya. Ibnu Daqiq Al-Aid berkata bahawa bentuk nasihat ini hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi jika ada sebahagian orang yang melakukannya, maka gugurlah kewajipannya yang lain. Bukan semua rakyat kena. Ni fardu kifayah. Siapa kena tegur dia? Mufti, orang-orang penasihat-penasihat raja yang dibayar gaji untuk menasihati. Jadi mereka ni orang-orang yang duduk dekat parlimen dan sebagainya, mereka ni yang ada akses, mereka ni telah jadi fardu kifayah untuk mereka. Kita dah, dia ni tanggungjawab lah, moga dia mau nak jadi sangat kan? Baik, yang terakhir, nasihat kepada kaum muslimin secara umum. Imam Qurtubi berkata maksudnya tidak memusuhi mereka, membimbing mereka, mencintai orang salih di antara mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka dan menginginkan agar mereka mendapat kebaikan. Ibnu Hajar berkata maksudnya menyayangi mereka, berusaha pada hal-hal yang bermanfaat bagi mereka, mengerjakan yang bermanfaat bagi mereka, menahan gangguan terhadap mereka, mencintai bagi mereka apa yang dicintai bagi dirinya dan membenci bagi mereka apa yang dibenci bagi dirinya. Imam An-Nawawi berkata maksudnya membimbing mereka menuju kebaikan dunia dan akhirat, yakni orang awam.
tidak mengganggu mereka, mengajarkan kepada mereka apa yang tidak mereka ketahui tentang agama, membantu mereka untuk itu dengan ucapan dan amalan, menutup aurat mereka, menolak bahaya terhadap mereka, mengusahakan agar mereka mendapat kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar dengan kasih sayang dan ikhlas, menyayangi mereka, menghormati orang tua dari mereka, menyayangi yang muda, selalu menasihati mereka, tidak menipu, tidak dengki, mencintai apa yang mereka cintai bagi dirinya, membenci apa yang mereka benci bagi dirinya, dari kejahatan dan keburukan, membela harta, kehormatan serta yang lain dari itu dengan ucapan dan tindakan, menganjurkan mereka untuk berakhlak dengan seluruh apa yang telah kita sebutkan tadi, memberi semangat agar mereka melakukan amal-amal ketaatan. Syarah Sahih Muslim. Ini kata Imam An-Nawawi. Jadi nasihat kepada sekalian orang awam. Macam saya kata tadilah. Agama ni kita memberi teguran sesama kita. Saya pun sendiri tuan-tuan boleh tegur, tak ada masalah. Tapi kena cara jugalah. Ajak makan nasi arak dulu ke. Apa tu? Al-baik makan al-baik dulu ke, minum kopi Starbucks. Starbucks tak boleh Starbucks tak boleh. Kita tak boleh Starbucks ni kalau hak jenis murah-murah kita tak minum. Kita kena minum kopi tarik Halia. Hak mahal gitu baru kita minum. Baik. Jadi maknanya apa? Kembali kepada asas bahawa agama ini menasihati antara satu sama lain. Cara mana nasihat, pandailah. Okay? Cara mana nasihat, pandai-pandai kita lah. Yang penting, orang Islam sama Islam ni menginginkan kebaikan untuk saudaranya. Kita sesama Muslim sangat ingin kepada kebaikan terhadap saudaranya. Mencintai saudara kita. Dan ni, antara yang bila saya baca pagi tadi tentang kemuliaan para ulama, ialah orang tidak duduk dengan dalam majlis ulama dia kecek cerita-cerita yang menjadikan ulama tu duk mikir bab kita ataupun keburukan orang, cerita orang tu, cerita orang ni, kita pula bawa cerita ulama hak tidak sibuk dengannya, akhir sekali kita sibukkan mereka dengannya. Itu pun kita sebenarnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita nak kebaikan untuk saudara kita. Semua kita ni, saya sayang kepada semua saudara-saudara saya seagama. Okey. Baik yang salih ataupun yang ada kesalahan-kesalahan yang mereka tidak boleh lari daripadanya. Pasal apa? Selama mereka beriman kepada Allah, mereka adalah saudara kita. Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin menjelaskan bahawa bentuk nasihat kepada kaum muslimin secara umum adalah dengan menampakkan kecintaan kepada mereka. Kita sayang kepada muslimin adalah cinta kita kepada mereka. Sebab tu saya kalau kita cerita bab pemimpin ke, cerita bab siapa ulama ke, selama mereka masih lagi Islam, kita kena ada spare. Tak boleh kata kita ni, kalau kita ukur, kita pernah tak kata kepada orang kafir sebagaimana kita kata kepada orang Islam gitu. Kalau tak pernah, sorry to say, kita kena spare perkataan, kita tak jaga perkataan kita. Perkataan kita ni adalah amanah. Selama dia terkeluar daripada mulut kita, dia sama ada menjadi ular yang akan mematuk kita balik, ataupun dia menjadi bunga-bunga yang memberikan kedamaian kepada kita. Sebab perkataan kita ni adalah kita membawa hasil tuaian untuk kita. Jadi sebab itu bentuk nasihat kepada kaum muslimin menampakkan kecintaan kepada mereka. Menampakkan wajah yang berseri-seri, menyebarkan salam, saling menasihati, saling tolong-menolong, okay? Dan hal-hal yang dapat mendatangkan maslahat dan menghilangkan mafsadah. Syekh Al-Uthaymin berkata, ketahuilah bahawa perkataanmu terhadap salah seorang Muslim tidaklah boleh disamakan dengan perkataanmu terhadap seorang pemimpin. Tapi kena tengok juga, kita dengan sama-sama Islam, betul dia Islam, tapi orang Muslim biasa tak sama dengan seorang pemimpin. Perkataanmu terhadap seorang pembangkang tidaklah boleh disamakan dengan perkataanmu terhadap orang yang masih bodoh. Pembangkang di sini bukan masalah pembangkang dalam parlimen tak. Orang yang mana bila kita kata
dia jawab balik. Bila kita kata, dia jawab balik. Bila kita tegur, dia jawab balik. Tak sama perkataan itu dengan orang yang mana masih bodoh, masih jahil. Dia belum tahu. Kita pergi ajar kepada dia daripada jahil kepada tahu. Ada orang yang mana dia ni membangkang kebenaran. Dia tak terima duk. Jadi Ibnu Utsaimin kata, perkataan tak sama. Maka setiap keadaan orang, setiap orang ada perkataan yang sesuai. Maka berilah nasihat kepada kaum muslimin secara umum semampumu. Okey? Semoga yang sedikit ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun orang-orang yang membacanya. Ya, kita termasuk yang membacanya lah. Ya, alhamdulillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka kita berhenti setakat tu dulu untuk pagi ni. Alhamdulillah. Semoga perbincangan kita pada pagi ini memberikan kebaikan kepada kita. Sama-samalah kita memimpin tangan kaum muslimin yang lain untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mencintai, bersaudara, berkasih sayang. Kerana sampai nanti satu saat akhir nanti kita semua akan berkumpul di hadapan Allah. Semua nanti kita akan berkumpul di hadapan Allah, dan sebaiknya di saat kita berkumpul di hadapan Allah, kita tidak ada orang Islam yang akan menuntut kita dengan perkara-perkara yang kita tidak ingini. Mudah-mudahan begitulah. InsyaAllah, saya mohon kemaafan daripada semua sahabat-sahabat, saudara-saudara, penonton, pendengar yang saya kasihi. Anda ada tersalah dan tersilap, mohon dimaafkan. Dan sama-samalah kita memberikan kebaikan sesama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua. Baik, setakat itulah yang dapat kita bincangkan pada pagi ini. Ada soalan saya? Tak ada. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.